Syarikat swasta digalakkan dalam usaha membantu memasarkan produk kraft tangan dan industri kecil dan sederhana IKS Sabah ke luar negara. Isteri Ketua Menteri Datin Sri Julia Salak berkata, penglibatan syarikat swasta yang terlibat dalam industri logistik dan e-dagang dapat membantu usahawan Sabah memasarkan produk mereka ke pasaran luar negara. Beliau berkata Sabah mempunyai banyak produk kraft tangan, pelbagai etnik dan produk IKS yang berpotensi untuk dipasarkan ke luar negara. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat pengurusan World Asia Logistics Sdn Bhd di Rumah Yayasan Sabah hari ini. Kunjungan itu yang diketuai oleh pengarah syarikat Muhammad Jabarullah Abdul Qadir bagi membincangkan produk kraft tangan dan IKS Sabah untuk dipasarkan ke luar negara. World Asia Logistics adalah syarikat logistik yang menghantar barang ke seluruh negara selain turut terlibat mengambil produk dari Malaysia untuk dipasarkan ke luar negara melalui aplikasi MyBakul dan Big Borneo. Julia berharap usaha yang dilakukan World Asia Logistics menggunakan platform e-dagang itu dapat membantu usahawan di Sabah khususnya usahawan kraft dan IKS memajukan perniagaan mereka dengan memasarkan produk tempatan ke pasaran global. Sementara itu, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS akan meletakkan 60% calon muda dan muka baharu pada pilihan raya umum ke-15 ini. Presidennya Tan Sri Joseph Kurup berkata, calon muda adalah antara tuntutan rakyat pada masa kini selain mengambil kira golongan berumur 18 tahun yang sudah dibenarkan mengundi. Berikutan itu katanya PBRS tidak mahu ketinggalan dalam memberikan peluang kepada golongan muda untuk bertanding pada pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Pelancaran Bilik Gerakan Barisan Nasional dan PBRS bahagian Sandakan semalam. Dalam pada itu, beliau berkata setakat ini pihaknya belum berbincang bersama komponen BN lain berkaitan pembahagian kerusi PRU15. Namun katanya PBRS mahu pemimpin akar umbi parti itu bergerak memulakan kempen dan mencari ahli baru parti. Berita seterusnya, seramai 133 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang hari ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Jonathan Yassin berkata, ia sebagai penghargaan kepada mereka yang menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang tahun 2021. Katanya kerajaan sentiasa komited dalam memastikan elemen budaya kerja cemerlang dijadikan paksi utama dalam pelaksanaan tugas khususnya berkaitan sistem penyampaian kerajaan dalam kalangan penjawat awam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 JIM yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah hari ini. Jonathan berkata adalah menjadi kewajipan semua penjawat awam untuk sentiasa bekerja keras dan berusaha mempertingkatkan lagi daya produktiviti serta kecekapan kerja. Katanya ia juga diharap akan sentiasa dapat memberi impak kepada nilai tambah keyakinan rakyat kepada perkhidmatan kerajaan. Sementara itu, Jonathan turut mengucapkan tahniah atas kejayaan merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia Kementerian Dalam Negeri 2022 dengan pengenalan operasi perkhidmatan pengeluaran dokumen imigresen dan pendaftaran di kawasan pedalaman yang dicapai JIM Negeri Sabah. Katanya perkhidmatan itu menawarkan perkhidmatan pengeluaran pasport menyeberang sempadan PMS di pos kawalan imigresen Pagalungan di daerah kecil Pagalungan. Manakala latihan Perang Borneo Siri 5 2022 yang berkonsepkan Field Training Exercise FTX akan mampu meningkatkan kecekapan dan kemahiran Armada Timur. Ia menerusi latihan yang memfokuskan pendekatan dinamik bagi melatih serta menilai keupayaan semasa aset dan kecekapan warga Armada Timur dalam aspek navigasi, komunikasi dan peperangan maritim. Timbalan Panglima Armada Timur iaitu Laksamana Pertama Dr. Najhan Muhammad Said berkata latihan Perang Borneo itu dilaksanakan di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Katanya ia membabitkan 4 kapal perang yang ditugaskan di markas pemerintahan Armada Timur. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas turut serta dalam eksersis Perang Borneo bersama barisan kepimpinan tertinggi markas pemerintahan Armada Timur semalam. Dr. Najhan berkata latihan itu juga tidak hanya memfokuskan peningkatan warga
tetapi sekaligus dilihat sebagai medium terbaik untuk memperagakan kehadiran aset tentera laut diraja Malaysia di zon maritim Malaysia Sabah. Menurutnya, Perang Borneo yang dilaksanakan secara penggiliran bersama markas wilayah Laut 2 ini akan terus dilaksanakan secara berkala. Katanya ia demi mempertingkatkan lagi kesiapsiagaan TLDM dalam melindungi kedaulatan perairan Sabah dan Sarawak. Seterusnya, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S Zone yang berakhir esok akan dilanjutkan sehingga 9 Julai depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S Zone. Teruskan bersama kami di Soka.com, berita komprehensif.